صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام. Nabi kita pernah bersabda, selawatlah di mana berada, pasti sampai kepada baginda, pahalanya pula berganda. Satu salawat yang dibaca kan ditulis 10 pahala, memadamkan 10 dosa, diangkat 10 darajatnya. Suatu ketika Sayyidatuna Aisyah dikhabarkan oleh baginda, binasalah mereka yang tidak dapat melihat wajahnya, muka Nabi, di hari akhirat kelak nanti. Ialah mereka yang bakhil dari berselawat bila disebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Hai. Banyak hari ya tak berjumpa dengan Cik Su. Assalamualaikum. Salam sayang, salam rindu daripada Cik Su. Alhamdulillah, dah beberapa hari ya Alia dengan Aizat ya ganti Cik Su ya buat live ya. Alhamdulillah hari ini diberi kesempatan untuk Cik Su. Memang banyak sangat Cik Su nak sampaikan hari ini. Banyak sangat Cik Su nak berkongsi dengan follower-follower, dengan semua tim ya. Memang Cik Su nak sangat. Hari ni kita nak kongsi tentang apa ni? Wow, Cik Su banyak bunga-bunga ni. Cik Su banyak bunga-bunga kan? Memang kita nak kongsi hari ni kan. Kita punya selain daripada kita duk kongsi-kongsi dengan korang, sebenarnya kita pun ada juga buat hamper. Hamper kebahagiaan. Okey, kita letak kat sini tau. Jadi kita nak cerita sebenarnya kita ni boleh pelbagaikan ya kita punya konsep perniagaan. Kita jangan fokus kepada satu cabang. Maksudnya macam ni, produk yang sama tetapi kita pelbagaikan. Pelbagaikan kan. Daripada kita duk jual lus satu-satu macam ni, kan lus satu-satu macam ni. Hari ni Cik Su popek-popek bak apa? Kita nak popek-popek bak branding, kawan-kawan. Semua ya. Jadi boleh tag, boleh masuk ya, boleh tag sahabat-sahabat anda. Tag masuk ya. Macam lah ni dekat tangan Cik Su ni kita tengah nampak kita dengan susun ni, kita nak buat dekor ni. Sebab apa? Sebab kita ni kena pelbagaikan kita punya produk tu bagi orang nampak menarik. Kan kata marketing ni nak bagi orang nampak, nak bagi orang kenal kan, nak bagi orang suka dan bagi orang percaya. Jadi bila macam tu tolong tag, tolong jelaskan suara Cik Su ni jelas ke jelas. Kan supaya membantu Cik Su ya untuk sampaikan yang terbaik. Morning you all semua jatuh darling. Okey, kita lah ni memang kita tengah nak buat dekor yang ni bagi nampak menarik. Kan? Bayangkanlah tak sampai RM20 apa? Kan? Apa boleh hadiahkan kepada orang-orang yang tak sah. Sebab kita punya hamper ni macam-macam je. Kita ada macam box yang macam ni. Kita ada yang macam ni. Kita ada macam-macam konsep hamper. Yang memang kita nak bahagiakan pelanggan kita. Nama pun hamper kebahagiaan, box kebahagiaan. Orang kata apa? Tanda ingatan kita kepada sahabat-sahabat. Jadi kalau siapa-siapa yang tengah plan tak tahu nak hadiah apa, untuk sahabat-sahabat, untuk kenalan-kenalan dia, boleh hubungi Al-Azad. Kita boleh tolong hantarkan hamper kebahagiaan you all. Hamper kebahagiaan. Jadi
Assalamualaikum Cik Su. Rindu nak dengar suara. Waalaikumsalam. Hari ni Kak Jamila alhamdulillah dah selesai kursus bersama dengan Mara. Alhamdulillah, terima kasih pihak Mara, terutamanya Mara Langkawi ya. Yang memang banyak yang listkan nama kita. Sebab tu Cik Su nak usahawan-usahawan di Langkawi pun bangkit. Bangkit seperti mana yang Nasi Dagang Mak Mina, macam mana dengan Kak Jamila daripada Izzat Yap daripada Monte Cafe, Chef Khairul apa semua kan bangkit. Sebab kita hari ni kita nak cerita pasal hamper. Okey. Jadi kalau anda mana tahu Kak Jamila ataupun Nasi Dagang nak hadiahkan kan hamper kebahagiaan kepada customer ke. Kita tengah nak dekor ni bunga bagi cantik-cantik. Bunga kita banyak pilihan. Okey. Kita nak bagi cantik-cantik kita punya box kita. Jadi inilah, kita janganlah bergantung kepada satu. Kadang-kadang kita bila kita bagi pilihan kat pelanggan, kita kena tahu juga trend pelanggan kita bila berniaga. Macam Cik Su nampak macam Nasi Dagang kan, dia ambil tempahan. Itu baguslah, tu salah satu cara yang tak bergantung sepenuhnya dekat kedai. Kan bila PKP ni kita kena transformasi diri. Bila kita sebut pasal transformasi, kita kena buat perubahan. Okey, perubahan ni akan membuatkan kita rasa macam berbeza. Bila kita buat tindakan yang luar biasa, kita akan dapat hasil yang luar biasa. Jadi sebab tu kita kena belajar buat benda yang kita tak pernah buat. Assalamualaikum Cik Su. Waalaikumsalam Cikgu Zul. Ini dah tim Smart Billion Partner yang sangat luar biasa hebat. Kan Cikgu Zul ni seorang yang Cik Su kagumi ya. Dia relax je, dia santai je orangnya. Memang kalau siapa-siapa yang kenal Cikgu Zul ni dia tahulah. Cikgu Zul ni dia tak pernah menolak kalau orang nak minta tolong dia. Kan. Nampak ni kita tengah pilih ni nak bunga yang mana ni. Nampak nak bagi nampak matching, nak bagi nampak menarik raga kita. Nanti tunggu ya kepada siapa hamper ni akan pergi. Kan. Jadi kita akan update. Cik Su akan dekor ya. Sekejap lagi Cik Su akan dekor raga ni. Nanti you all akan tengok hasil dia nanti. Okey, kita berpatah balik. Sebelum Cik Su nak masuk bab branding secara rasmi, Cik Su nak berkongsi sedikit lah keadaan di Langkawi sekarang ni. Kan. Semalam Cik Su ada join dengan Abang Din LTA kan. Jadi memang Langkawi sekarang ni sebenarnya kita orang dah sepatutnya kita dah capai ya KPI untuk kita nak buka pulau untuk bulan September. Tetapi disebabkan ada segelintir ya, ada segelintir orang kata yang anti vaksin. Bukan kita nak cakap kat sini memang vaksin ni kita tak paksa, sukarela untuk ambil tak ambil. Tetapi untuk orang kata untuk umum, untuk orang kata sikap kita kepada masyarakat. Sebab kita kena faham macam di Langkawi kebanyakannya kita ni bergantung kepada industri pelancongan. Jadi kita memang dah kena hidup dalam norma baru. Memang kita tak dapat nak elakkan. Sebenarnya kita tak boleh nak elak dah. Sebab tu Cik Su kata sangat penting untuk kita kena faham orang lain. Okey. Kita kena faham orang lain dan kita kena bagi kerjasama lah dengan kerajaan. Sebab kita nak kawan-kawan kita ada bisnes. Sebab Langkawi jadi sedih ya. Ada kes satu hari bunuh diri, 2 orang bunuh diri kan. Jadi kita tak nak macam tu. Sebab bila kita mungkin dia terlalu stres, tak tahu nak buat macam mana, duit simpanan dah habis, kan, ambil keputusan yang orang kata di waktu yang tak tahu nak buat macam mana, tak tahu nak hala tuju kat mana, tak tahu nak cerita masalah dengan siapa. Kadang-kadang bila ada ego, banyak faktor. Sebab tu Cik Su takut sangat-sangat. Sebab tu Cik Su kata kita alhamdulillah. Terutamanya yang kita ni, yang dalam tim Smart Billion Partner ni, kita ada circle yang sangat luar biasa. Yang sama-sama bagi manfaat dekat kita, yang sama-sama kongsi ya. Jadi kita tak ada masa pun nak fikir benda-benda macam yang negatif. Sebab apa? Kita sentiasa fikir aku nak buat apa esok ni. Kalau kita dah ada benda yang kita nak kena buat, cantik ke cantik? Kita nak list, kita nak bubuh dekat kita punya hamper sekejap lagi. Cantik ke cantik? Kan kita nak bulang kita punya hamper nanti. Jadi Cik Su suka warna-warna dia, warna dia lembut. Kan warna-warna lembut. Kita nak susun. Jadi itulah Cik Su punya orang kata
Selain daripada kita jual biasa-biasa, kita nak cakap yang sebenarnya kita pun ada buat hamper kebahagiaan. Yang kadang-kadang korang yang nak bagi apa ya dekat apa kawan rakan-rakan kita, dekat anak tim kita, nak bagi kita raikan mereka. Boleh raikan mereka dengan ranting rapuh. Yang mana yang kita dah dekor ni kita akan hantar. Selalu ya yang ambil hamper dengan Cik Su ni, terima kasih kepada Dr. Liza, Cenang Klinik, kan. Lepas tu Cikgu Atikah ya, selalu Cikgu Atikah support. Cikgu Atikah selalu ambilkan untuk dia punya student ataupun dia punya waris-waris student dia. Yang paling best Cikgu Atikah ni dia alert tau. Dia alert sebab bila ada waris yang ada macam type dalam FB kan, lapang lah kalau ada benda-benda nak kudak-kudak kan, best terus WhatsApp kat Cik Su. Tak pun dia akan screenshot. Dia akan screenshot apa yang waris tu nak kan. Cik Su boleh tak sampaikan kebahagiaan ni kepada waris-waris ni. Ya Allah, bestnya. Sebab Cik Su, anak Cik Su pun sekarang ni ambil kelas tuition ya, private tuition dengan tim-tim Teacher Atika ni. Dia orang buka apa? Orang kata apa, kelas tuition, tapi memang sangat-sangat membantulah lah ni online. Ya betul, labur sikit untuk nampak lagi betul macam nasi dagang. Cik Su nampak memang alhamdulillah dari dulu guna apa daun pisang biasa saja kan. Alhamdulillah. Jadi dia balut dengan dia punya branding, dia balut dengan dia punya jenama, dia balut dengan apa pengenalan diri dia, iaitu nombor telefon. Jadi mudah untuk orang nak dapat produk dia. Bayangkan sekarang dia ada 7 vendor. 7 vendor ni telah mewawarkan dia punya branding dia. Mak Minah ni kan. Kita tukar kepada branding bang baru, iaitu Mak Minah. Kan gitu. Jadi bila dia dah brandkan branding dia, orang dah kenal dengan nama tu. Orang dah familiar dengan nama tu. Pi sana ada nasi dia. Pi sini ada nasi dia. Pi tang tu ada nasi dia. Semua ada nasi dia. Nampak itu yang kita nak buat. Kita contoh nasi dagang Mak Minah. Contoh Monte Cafe. Monte Cafe pun macam box dia. Dia letak stiker dia. Jadi bawa brand ke mana-mana. Macam Kak Jamilah. Ambil sat adik. Yang Cik Jamilah punya box tu dah kosong dah. Alia dengan Aizat, ya Allah, dia balik dia makan. Kan apa khabar baik Cikgu Zul. Terima kasih banyak-banyak. Jadi macam Izzat Yap punya pun, dia telah letakkan branding dia. Dia telah letakkan branding dia. Jadi mudahkan orang. Cuma nak brandingkan diri je. Coach belum lepas lagi. InsyaAllah. InsyaAllah boleh. Boleh Fila. Sebab apa? Kita kena start dengan bahasakan diri Cik. Cik Fila ya. Cik Fila ni nampak. Ni salah satu macam kata Izzat Yap. Dia apa? Dia buat apa ni, tengok, kuih tradisional dan biskut produk asli buatan Langkawi. Hampa jaga nah, asli nah. Asli. Cuma kalau kita pergi kelas kan, kita tak digalakkan buat macam ni. Nampak serabut. Dulu Cik Su pun macam tu juga. Cik Su nak kena cari balik business card lama Cik Su. Dulu Cik Su ingat lagi tahun 2016. Orang kata apa? Diviralkan. Dalam kelas yang rasanya dalam 5,000. Dalam kelas tu ada 5,000 orang. Bayangkan business card Cik Su naik dekat skrin. Kalau naik dekat skrin dapat hadiah tak apa, sebab pemenang kan yang terpilih dia masa tu Richword kan Dr. Azizan lah, kelas Dr. Azizan Cik Su pergi tahun 2016. Cik Su pergi kelas MMM. Cik Su pergi kelas MMM. Dekat situ bayangkan 5,000 orang business card Cik Su. Dia pilih 5 kan bang. Dia pilih masa tu 5 business card untuk dipaparkan dekat skrin. Rupanya yang daripada yang beribu-ribu, yang puluh-puluh ribu ni yang letak business card dalam dia orang punya yang ball tu, yang dia orang letak business card. Business card kita dalam puluh-puluh ribu tu, business card kami terpilih. Tetapi kami syok lah mula-mula. Tak tahu kata nak kena marah. Ni nak cerita pasal business card saja. Betul, Chef Khairul pun bersama kami sekali pergi MMM 2016. Betul ke betul, Chef? Dia orang kata tak betul, cikgu cerita. Chef tolong iakan. Betul ke betul?
Apa khabar? Khabar baik, Chef. Tolong tag kawan-kawan anda. Nak cerita pasal branding ni. Nak cerita bab branding, apa yang Cik Su kena. Kalau kita boleh tulis, dimalukan. Dimalukan depan usahawan 5,000 orang. Boleh buat. Cik Su boleh buat ni, copywriting tu, dimalukan. Tapi bila orang baca, apa ni Cik Su dimalukan ni? Kenapa Dr. Azizan malukan Cik Su? InsyaAllah. Cik Su dah dapat satu idea ni. Bila sembang anda semua, pagi ni Cik Su dapat idea. Cik Su dimalukan. Cik Su dimalukan oleh Dr. Azizan di depan 5,000 orang peserta. 5,000 orang usahawan. Itu bang, tulis bang. Itu tajuk copywriting kita hari ni. Mana tahu Dr. Azizan baca. Kan? Cik Su dimalukan oleh di depan 5,000 usahawan. Hampa bayangkan. Mula-mula syok lah bila tengok business card kita naik. Masa tu business card Cik Su nak tahu pasal apa. Sebab tu lepas tu Cik Su sangat utamakan branding. Hampa tahu tak? Satu, hampa jangan fikir jimat. Sebab apa Cik Su sangat terkesan dengan bab branding ni? Sebab Cik Su telah dimalukan. Di depan 5,000 orang. Masa tu offline. Bukan online macam ni. Tak apa. Offline, bayangkan dia suruh kita bangun, Cik. Dia suruh kita bangun. Dia tanya, okey, ni bisnes kat siapa? Bangganya. Hui, Datuk Rizal kita tak bangun. Datuk Rizal. Tak, sebelum dia nak panggil siapa dia, gambar siapa tu, baru Datuk Rizal bangun. Sebelum tu dia tanya, siapa punya bisnes kad? Cik Su bangun. Pi suami isteri pula tu. Allahu Akbar. Kan ni nak cerita pasal branding. Hampa dengar betul-betul. Jangan jadi macam Cik Su. Lepas tu mula-mula dia panggil siapa punya bisnes kad. Rasa macam bangga lah orang sebut nama kita ni kan. Dr. Azizan sebut kot. Lepas tu sekali bangun, ya Allah. Dia kata apa? Ini contoh bisnes kad yang memang nak jimat. Tu dia. First ayat tu pun dah. Aku habis dah. Dia cakap apa? Cik Su buat bisnes kat depan belakang. Hampa. Satu, depan belakang. Nak jimat. Bisnes macam-macam. Tak mau buat bisnes kat. Jadi bisnes tu macam-macam. Lepas tu bayangkan. Bisnes tu macam-macam. Nak jimat kat konon. Kita fikir. Tu rupanya salah. Rupanya salah tindakan Cik Su. Sebab tu, bila Cik Su nampak kawan-kawan buat bisnes kat macam Cik Su sebelum ni. Sebelum dimalukan di 5,000 usahawan ni. Cik Su bila nak tegur sangat tu, orang kata lah belagak pandai. Sebenarnya salah tindakan kita. Kita jangan kadang-kadang ada benda yang kita boleh ikut kepala kita. Ikut kita punya kehendak. Kadang-kadang salah. Buat orang gelak aja. Orang gelak. Kan? Macam Cik Su lah. Nasiblah diperbaiki oleh Dr. Azizan waktu tu. Ketika itu. Jadi Cik Su tak buat kesilapan. Mana bisnes kad baru kita bang? Ala-ala gitu sekarang ni. Abang ambil bisnes kad kita bang. Dalam handbag saya ada. Tengok. Kita ada assistant je. Okey, jangan risau. Wow, hebat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ina Roslina. Ini tim Jerung ni. Semua masuk. Tag kawan-kawan lagi. Tag tim Jerung lagi. Bagi masuk. Okey. Bantu Cik Su. Support Cik Su. Dan juga waktu yang sama. Kita nak. Abang ni dia bagi kot ni buluk. Tengok tu. Dah lah beg Doraemon. Hampa nampak ni. Inilah business card yang bagus. Baguslah gitu. Kita nampak tak ini business card yang sepatutnya. Kita tak payah nak cerita. Kita jual apa. Tak payah duk tulis copywriting dalam business card. Business card yang bagus adalah business card yang orang nak tahu nama kita je. Tang mana kita berniaga. Dan kita punya logo je sedikit. Ini business card yang orang kata yang sebenarnya yang patut ada. Lepas tu business tapi dulu business card tu nak cerita chef. Dia tanya. Masa tu Chef Khairul betul, Chef Khairul ada dalam kelas bersama Cik Su. Sebab tu Cik Su nak bercerita, kena cerita benda yang betul. Sebab Cik Su tak boleh reka. Sebab Chef Khairul adalah saksi dalam kejadian Cik Su dimalukan di depan 5,000 usahawan. Lepas tu bayangkan dah lah konon-kononnya nak pergi kelas. Ambil tindakan yang betul lah buat business card. Business card tu kami buat satu hari ya. Kami buat kat Jalan Ipoh. Jalan Ipoh pun saya buat kat Taman Melawati. Taman Melawati. Lin Khairul. Salam su. Waalaikumsalam Lin. Tengah duk cerita ni pasal dimalukan di depan 5,000 usahawan. Nasiblah masa tu Chef pun pergi belajar sekali dengan Su. Chef pun ada dalam waktu tu. Ni pun usahawan hebat ya Lin ni. Cik Su sangat respect lah suami isteri ni. Memang orang kata apa, memang luar biasa hebat. Waktu tu kan Lin kan memang struggle. Pergi kelas kan. Kongsi kereta dengan Chef tu masa pergi kelas kan bang. Kami sewa kereta ya. Kami kongsi dengan Chef sebab nak
10 bisnes tepek dalam satu bisnes kad jimat su. Betul. Lin, Cik Su ni 2 bisnes dia baru. Nasi tak tempek 10. Lin, konon-konon tu pun nak buat macam tu lah, Lin. Jadi ni nak cerita bab bisnes kad saja ni. Branding. Hampa jangan jadi salah. Jangan buat silap. Betul, Chef. 1 jam siap. 1 jam siap. Aku dimalukan depan 5,000 usahawan. Ni. Kenapa Cik Su dimalukan oleh 5,000 usahawan? First kali nak cerita pasal bisnes kad dulu. Okey. Depan letak songket. Masa tu bisa songket. Depan letak bisa songket. Kita orang buat songket tau. Belakang ni letak stevia. Cik Su dulu pun jual stevia. Hampa ingat lekeh-lekeh ke? Cik Su ni jual stevia di bawah Chef Khairul lah ni. Ni Tok Guru ada dalam ni. Tapi dia bukan Tok Guru buat bisnes kad. Tok Guru ajak-ajak buat bisnes juga. Kan sebab tu kami dengan Chef ni banyak pengalaman ya. Bab macam ni kami bab dimalukan, dikenakan, dianiaya kami sekali. Jadi sebab tu kami strong. Kami mai pilih rintangan macam mana pun kami dah jadi kuat. Kami dah tak hirau. Sebab apa? Kami dah melalui banyak fasa dah. Kan? Tu dia betul tu Chef kan. 1 jam siap tu. The 5 spa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jom join Cik Su ya. Kita nak cerita bab branding. Kenapa Cik Su dimalukan oleh 5,000 orang usahawan. Jadi nak cerita depan ni dah lah songket. Gambar tu pula gambar songket. Nak bagi orang tahu dia songket. Tu satu kesilapan Cik Su. Bubuh gambar, pilihan gambar tu tak kena. Kita main bubuh ya, asalkan tangkap muat. Asalkan siap bisnes kad tu salah. Tu salah. Maksudnya kita ni bisnes kad kita kena plain, kena cantik, kena nampak eksklusif. Kena nampak kita ni boleh pergi international. Kita rasa tak malu untuk kita nak bagi bisnes kad kita kepada orang. Lepas tu melabur sikit untuk bisnes kad. Jangan buat bisnes kad print sendiri. Baik tak payah duk bagi. Kalau hampa setakat buat bisnes kad yang macam yang print sendiri tu nak tempek dekat hamper ke macam yang simple tak apa. Tapi kalau hampa nak bagi bisnes kad hampa dekat orang, hampa duk print sendiri tak mau melabur, hampa tak payah duk berniaga. Hampa kalau kena dengan Dr. Azizan, hampa memang kena. Okey, first kali kesilapan Cik Su, bisnes kad tu Cik Su sibuk sangat nak letak semua bisnes kita dalam bisnes kad kita. Itu kesilapan Cik Su. Yang pertama, tulis ya. Tolong tulis kesilapan Cik Su. Bukan kesilapan korang. Korang tak silap. Cik Su je buat silap ni. Kan? Salam Cik Su, topik best. Betul. Topik best ni. Topik kalau bab buat silap ni mah bab kat Cik Su. Kalau bab branding. Sebab tu Cik Su nak cerita kat hampa. Pasal apa Cik Su boleh nampak kawan-kawan punya bisnes kad? Cik Su geram. Rasa nak tegak. Pasal aku dah pernah dimalukan depan 5,000 orang. Pasal apa? Buat bagi kita teringat je. Setiap kali aku tengok bisnes kad, aku teringat je Dr. Azizan marah kita dulu. Marah untuk kebaikan. Ya, kita kena ingat. Orang tegak kita. Orang dah bagi peluang kita. Yes. Sebab dimalukan kita dapat belajar sesuatu. Kalau tak, kita terus lakukan kesilapan. Kita doakan moga cikgu-cikgu kita semua especially Dr. Azizan terus bimbing usahawan. Banyak yang kita belajar dari dia awal-awal dulu kan Su. Betul sangat Lin. Sebab tu kita kata kita tak boleh derhaka kepada mentor kita, kepada guru-guru kita. Cik Su kalau nak sebut, semua orang yang pernah mengajar Cik Su adalah guru Cik Su. Sebab tu Cik Su sentiasa ingat Cik Su bila Cik Su berdoa, Cik Su akan berdoa untuk guru-guru daripada kita sekolah rendah lagi. Sebab tanpa guru-guru kita dulu, ya Allah, Memang orang kata apa, tak ada kita hari ni. Sebab tu sampai hari ni Cik Su dengan guru Cik Su sekolah rendah, sekolah menengah masih lagi bersilaturahim. Alhamdulillah. Dan diorang pun sayang-sayang anak Cik Su ya. Terima kasih Mak Teh, cikgu sekolah menengah Cik Su dulu. Alhamdulillah. Sebab tu macam Lin cakap tu betul. Cik Su dulu pernah belajar dengan Sifu Najib Asadok. 1 tahun je Cik Su ambil kelas platinum. Memang orang kata Cik Su bayar puluh ribu, ada duit ke? Itulah asbab duit ni Allah yang izinkan. Ingat, yakin kepada Allah. Kita takkan berugi belajar dalam ilmu. Kan? Saya pun macam-macam di dalam bisnes tu. Tak tahu pula salah. Ya, jangan tamak. Cik Su dah dimalukan oleh 5,000 orang. Kita jangan tamak. Kan? Kita jangan tamak, okey? Jadi, nak cerita. Kesilapan pertama Cik Su, tolong tulis ya. Tolong tulis, please. Tolong tulis. Kesilapan pertama adalah Cik Su tamak letak 10 bisnes dalam satu bisnes kad. Tapi Cik Su itu letak 2 je lah. Depan 1, belakang 1. Konon nak jimat ruang. Okey, nombor 2. Pemilihan foto nak bubuh dalam kita punya bisnes kad.
Tak payahlah kan. Tak payah. Dia kata business card ni cuma untuk just nak bagi orang tahu kita ni siapa. Alamat. Yang paling penting alamat, nombor telefon, email. Kita ni brand apa kita bawa, itu saja business card. Kalau dia nak tahu detail, masuklah dalam kita punya website ke, masuk kita punya page ke. Dalam tu. Bukan kita cerita semua atas ni. Pengalaman yang mahal tu. Betul Ina Roslina. Pengalaman yang mahal buat kami. Sebab tu, Cik Su ni bila orang tengok bisnes kat orang je pun aku dah naik angin. Sebab kita tak mahu orang buat kesilapan macam kita. Kita nak kongsi. Okey, tolong tulis. Bantu Cik Su. Di 5 ke, tolong bantu Cik Su. Kesilapan pertama adalah kita letakkan banyak bisnes kita dalam satu bisnes kad. Nombor 1. Nombor 2. Kesilapan kita adalah kita suka letak gambar dalam business card kita. Boleh letak gambar-gambar simple, letak gambar muka kita, tak apa. Just one je produk kita. Jangan letaklah semua produk kita. Sebab kalau kita pergi kelas mana-mana pun, Sifu kita akan ajar fokus kepada satu produk. Contoh, Cik Su ambil contoh. Contoh macam ranting rapuh ni, kita ada banyak saiz. Tetapi kita fokus dekat satu saiz. Jadi letak satu gambar saja. Macam Cik Su dekat Al-Azhar, Cik Su ada macam-macam. Cik Su ada Efari, ada Inijia, ada macam-macam kan. Tetapi bila kita buat business card, kita fokus pada satu. Bila orang masuk dalam kita punya FB, orang masuk kita punya kolam, orang masuk kita punya page ke apa, kat situ orang tahu kita ni bisnes apa. Sebab kita dapat album. Betul ke betul? Bila orang masuk kolam kita, orang tahu kita ada 100 produk ke 200 produk. Tetapi atas business card, kalau nak letak gambar produk juga, letak satu. Sebab apa? Mana tahu one day you all dah tak jual produk tu. Buat business card banyak-banyak. Jadi apa? Sebab tu tak payah letak gambar. Gambar muka kita boleh lah kiranya. Ya, boleh. Gambar muka kita boleh. Fauzi Ahmad. Assalamualaikum Cik Su. Kak Ji, Kota Tinggi. Waalaikumsalam Kak Ji. Sihat ya orang Kota Tinggi. Kak Ji, bisnes apa? Masing-masing boleh tulis dekat sini ya. Bisnes apa? Jadi bantu Cik Su. Boleh Cik Su tolong promotekan bisnes anda. Sama-sama kita belajar pagi ni tentang branding. Apa branding anda? Apa anda branding? Apa yang anda faham tentang branding? Tolong tulis. Sebab nak bagi Cik Su bantu. Ini sesi kalau tim Jerong tak masuk, Cik Su rasa sedih. Tim Jerong tolong ya support Cik Su. Sebab Cik Su sekarang ni minta maaf banyak-banyak. Cik Su memang sibuk. Cik Su ada projek nak kena siapkan. Cik Su nak kena siapkan 10 app. Yang Mara bagi assignment 10 app. Satu app pun pening kepala. Kalau bayangkan nak kena siapkan 10 app untuk Mara ya. Untuk Mara nak tengok. Sebab kalau Cik Su berjaya, kita orang berjaya siapkan app ni dalam tempoh yang diorang cakap, InsyaAllah kita akan dapat hadiah lagi daripada pihak Mara. Nampak ke nampak? Jadi kalau kita jadi usahawan yang sentiasa bagi committed dengan kita punya assignment ataupun kita sendiri tunjuk yang kita ni jadi usahawan yang sentiasa konsisten, buat redah, buat saja, buat sampai jadi ya, kasih jadi macam orang kata apa? Macam Datuk Suhaili cakap tu kan. Dalam menu jutawan ni. Sangat penting. Sebab tu Cik Su nak cerita, okey, berpatah balik ya kepada Cik Su punya business card. Kenapa Dr. Azizan malukan Cik Su depan 5,000 orang? Kenapa Dr. Azizan malu Cik Su depan 5,000 usahawan? Cik Su cakap benda yang betul. Kena berdiri pula tu. Semua orang tengok. Lepas tu dekat skrin tu, muka Cik Su terpampang dekat skrin. Ya Allah. Bayangkan muka kita pang ya. Mula masa orang panggil nama tu syok lah. Rasa macam bangganya. Bukan senang Dr. Azizan nak panggil. Depan 5,000 orang. Kan. Sekali dia kata ni. Contoh business card yang dia kata yang nak jimat. Lepas tu dah nak jimat dia kata. Gambar pun teruk. Lepas tu kan. Itu baru sebelah. Baru tang songket. Dia pusing pula. Dia kata tengok ni. Dia kata jual stevia. Dia kata apa? Jual stevia. Manisan. Tapi letak gambar suami Cik Su. Suami Cik Su kan botak. Lepas tu gambar tu pula macam gangster. Macam Cik Along. Macam mengutip hutang. Betul. Jadi tanya Chef Khairul. Doktor Zia cakap apa? Jual stevia. Tetapi model stevia tu macam orang kutip hutang. Macam orang gangster. Dia kata tak sesuai. Allah. Lepas tu ni Datuk Rizal kita ni, abang botak kita ni kena bangun.
Bayangkan laki mini dimalukan dekat depan 5,000 usahawan. Bayangkan Cik Su waktu tu, ya Allah. Tapi tak apa, nak ilmu punya pasal. Lepas tu semua orang kenal kita. Lepas tu, sebenarnya secara tak langsung walaupun kami dimalukan, tetapi Alhamdulillah. Bayangkan daripada tahun 2015 kami masih lagi berkawan dengan circle-circle yang pergi MMM pada 2016. Sebab apa? Orang nampak kita, bayangkanlah dekat skrin tu, baiklah tak apalah. Aku ditegur, aku boleh berubah. Macam gangster, betul. Masa tu Dr. Azizah cakap, jual stevia tetapi letak model macam gangster, siapa nak beli? Siapa nak beli? Lepas tu letak macam-macam. Tulis pula tu, stevia ni boleh menghilangkan tu, meringankan ni. Macam jadi macam risalah pula business card. Jadi macam brochure. Tak boleh. Salah sangat-sangat. Dr. Azizan kata apa? Kalau macam tu awak tak buat brochure terus, dia kata. Tak payah dia buat business card. Tujuan business card pun tak faham lagi nak jadi usahawan, dia kata. Allahu Akbar. Allah dah biri tau. Dah lah kat skrin tu terpampang muka Cik Su dengan suami Cik Su. Dengan Datuk Rizal kita lah, siapa lagi? Kan? Jadi ramai yang baru join. Cik Su nak memperkenalkan diri lagi sekali. Yang mana yang belum kenal Cik Su, nama Cik Su Surina binti Pisun. Nama glamour ya. My branding adalah Cik Su ya. Branding diri adalah Cik Su, dan ini adalah branding company, branding produk. Ini Al-Azhar adalah branding. Nampak kami punya slogan, impian bermula di sini. Yes, do simple saja you punya business card. Tak payah nak serabut. Business card dia kena simple saja. Letak detail yang macam ni saja you nak buat dua-dua belah. Simple. Jadi kita nak bagi orang putih ke orang tak putih pun orang nampak, oh nampak tak serabut. Kita bagi email kita. Kalau ada website, bagi website. Kesian Kak Su. Tak payah kesian, tak apa. Padahal muka lah. Nak jimat sangat Kak Su ni kan. Begitu. Jadi kita baca sikit. Kak Ji kata apa? Kak Ji founder kepada produk Popia Basah. Kak Ji Cik Su akan keluarkan sos Popia serbaguna Popia Basah Kak Ji. Alhamdulillah. Tahniah Cik Su doakan semoga Kak Ji dapat membahagiakan ramai keluarga. Sebab apa? Best tau dapat makan Popia sambil goreng-goreng panas-panas bila duduk santai petang dengan anak kan. Sambil-sambil tu boleh bercerita ke anak. Kan, jadi itulah kita jadi founder ni, kita kena selalu buat live bagi orang nampak. Bagi orang nampak kan apa yang kita buat. Hai Izzat, dengar suara Putra Bisnes. Ada tu, dia gelak saja Izzat. Hari ni dia orang tak masuk dah sebab dia orang nak buat Maruku dah production. Semalam dia orang dah buat dah untuk yang order tu. Jadi siapa yang nak order dan nak support anak-anak Cik Su tu boleh ya, boleh dapatkan produk daripada ni. Model pun nampak tu. Model bukan Cik Su ni anak dara Cik Su. Kan boleh support produk depa. Pengalaman hebat betul. Pengalaman kita memang sangat-sangat. Sebab tu Cik Su kata jangan buat kesilapan macam Cik Su. Jangan kedekut lepas tu bila buat business card tu, buat betul-betul. Tak payah nak cerita apa dia. Apa yang bagi tak payah. Tengok contoh yang profesional punya kad. Tengok contoh. Type kat situ. Business card profesional. Sebab ni masalahnya kita ni masalah nak bercerita semua apa yang kita buat dekat business card. Takut orang tak tahu. Itu yang masalah kita. Kita kena faham. Kita nak buat business card ke buat flyer card? Kan kita kena faham betul-betul ya. Sebab branding ni akan membuatkan kita jadi wow, membuatkan orang kenal kita. Macam Cik Su selalu brandingkan diri Cik Su, tetapi orang dah kenal Cik Su Al-Azhar. Pi mana Cik Su Al-Azhar? Tulisan pun main peranan kan Cik Su? Yes, betul. Tulisan tu janganlah tulis-tulisan yang orang tak boleh baca. Font kami kena juga. Font pun kami kena dengan Dr. Azizan. Dia kata apa? Tulis ni kalau orang yang bumuk sikit kena tenung. Kan? Tulisan kita pun penting. Yang ambil buku manager Taiwan yang. Jadi kita panggil yang lah nak suruh orang tu. Jangan panggil hoi kan. Yang tolong yang atas tu yang. Okey. Jadi bukan okey. Jadi itulah kita ni kena ada nak meruku biasa satu balang. Boleh Lin. Ni Lin ni juga bahagiakan ibu dia. Ibu dia kan yang suka sangat dengan Maruku Alia dengan Aizat. Terima kasih Lin. Walaupun macam ni lah senang cerita. Sebab kawan nak support kawan. Senang nak cerita lah. Lin bukan tak kenal pun usahawan-usahawan kat Langkawi ni yang buat Maruku. Berlambak usahawan Langkawi yang buat Maruku. Kenapa Lin Khairul ni ataupun
isteri ya, founder Monte Cafe, selalu hampa dah nampak Chef Khairul. Inilah founder Monte Cafe. Yang Chef Khairul tu co-founder. Macam Cik Su lah. Cik Su founder Al-Azad. Jadi my husband is co-founder Al-Azad. Jadi kan, tapi macam sekarang posting-posting apa semua Cik Su ni, suami Cik Su yang buat, Datuk Rizal yang buat semua. Kan. Jadi hari ni kita bab 3. Kalau dalam menu jutawan ni pun, dalam buku ni, kita cerita ni, bab branding ni, yang Cik Su pergi belajar masa tahun 2016 dulu ni, ada dalam buku ni. Itu yang sebab kenapa Cik Su suka tentang menu jutawan. Sebab apa? Sebab dia ada ilmu-ilmu yang kita dah pergi belajar. Dan bila Cik Su nak kongsi dengan orang lain, Cik Su mudah. Sebab Cik Su ada modul. Modul yang senang kita nak bagi orang apply. Tak nak bagi orang lain buat kesilapan macam kita. Usahawan nak dengar, hampa nak dengar tak dengar, lantaklah duit hampa. Bukan duit Cik Su. Tetapi, kalau hampa nak bagi orang gelak, orang yang tahu-tahu tentang branding ni, orang yang tahu pasal business card ni, orang gelak kan hampa. Sebab apa? Nak jimat. Oh, nak jimat betul lah. Orang tengok kat situ, orang boleh nilai. Kita ni usahawan yang macam mana. Dia ni terus business card berkira. Kan? Tahu business card pun berkira, orang kata. Itu pun penting je sebab itu membawa image kita. Kenapa kita nak buat branding ni? Untuk apa? Nak bagi orang nampak lah. Nak bagi orang kenal. Nak bagi orang suka dan percaya. Barulah orang nak beli produk kita. Servis kita. Yang Cik Su dah popek ni, Cik Su nak bagi hampa lebih kenal Cik Su. Cik Su ni orang yang macam mana? Sebab hampa dah nampak dah. Hampa masuk live Cik Su ni, tanda hampa dah nampak. Tapi hampa belum kenal lagi. Founder Al-Azad ni seorang yang macam mana? Founder Al-Azad ni okey ke okey? Founder Al-Azad ni dia memang betul ke dia boleh bantu orang? Memang betul ke dia boleh bantu naikkan bisnes orang? Betul ke founder Al-Azad ni dia ada anak OKU? Betul ke founder Al-Azad ni dia ada produk? Sebab tu kita kena buat live. Sebab tu kita nak bagi orang nampak, orang kenal. Bila orang nampak, kita tak ada tipu. Ini memang produk Cik Su. Ini bukan produk Cik Su lah. Ini produk anak-anak OKU Cik Su. Jadi Cik Su ni adalah buat kelas. Cik Su buat kelas online untuk mengajar orang macam mana nak growkan bisnes. Menggunakan platform yang betul. Menggunakan sistem. Jadi dalam buku ni kita ada 11 bab. Sebab tu Cik Su kata, nak bagi orang nampak apa yang kita buat. Mak memang suka benar Maruku Al-Azad. Senang kunyah, rapuh. Ni dah 10 kali dia tanya bila Sun hantar Maruku. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak Lin. Assalamualaikum Cik Su. Waalaikumsalam Nur Ziana ya. Boleh komen anda bisnes apa? Anda boleh komen ya, bantu Cik Su anda bisnes apa. Jadi kita boleh kenal. Jadi tulis sama anda daripada mana. Jadi Cik Su boleh tolong bantu. Kalau korang ada apa yang korang nak kongsi dengan Cik Su, boleh. Ni kita cerita sikit pasal branding. Pentingnya branding diri sendiri. Ini simple saja tapi branding ni memang sangat penting. Okay you all. Jadi sebelum tu kita hayati yang ini dulu boleh tak? Kita hayati sebab Cik Su memang penting. Setiap hari kita akan buka. Kalau sesi Cik Su nak suruh anda buka. Sebab apa? Sebab ini motivasi kita bersama untuk diri Cik Su juga, bukan untuk anda saja. Sebab apa? Cik Su nak kita ni sentiasa ingat bila kita cakap, bila kita Maruku kacang pis sedap, alhamdulillah, terima kasih. Kenapa kita kena video kat atas ni sangat memberi terkesan dengan Cik Su? Sebab kita telah nampak orang sentiasa boleh bangkit balik jika kita ada semangat yang kuat. Nurul Samsudin, Assalamualaikum Cik Su. Waalaikumsalam. Jom kita hayati ya. Hayati betul-betul baru korang faham kita ni tak teruk lagi macam orang lain. Kita masih lagi boleh berjaya. Okey? Saya jual sauna juga Kak Su. Boleh. Nanti kita belajar lagi. Dapatkan buku manajemen jutawan. Nanti setahun Cik Su akan bantu anda. Hilang pekerjaan, pilot berpengalaman menjual burger. Orang tak datang kedai makan, buat online marketing, hantar ke rumah customer. Travel agency business down, bank pula tak extend loan. Tukar business plan, jual kambing perak. Van sekolah tak beroperasi, jadi courier pos laju. Life is a matter of choices and every choice you make makes you. Bangun awal atau lambat, you choose. Nak kemas rumah atau biar bersepah, you choose. Terus menganggur atau cari jalan penyelesaian, you choose. You choose the
the life you want to live. Tindakan masih slow, berfikir banyak sangat sebelum bertindak. Anda kalah kepada syaitan yang tidak pernah mengalah. Masih meremehkan solat tahajud dan solat subuh. Jika boleh struggle bangun 4 pagi untuk first flight 7 pagi di KLIA, kita nak jawab apa depan Allah? Masih malas bersenam. Jangan menyesal jika penyakit bertipa-tipa. Masih marah-marah memukul isteri dan anak-anak. Jangan menyesal jika anak-anak kurang ajar bila mereka membesar. Masih belum berhenti merokok. Jangan menyesal bila Allah tarik nyawa. Kita masih langsung tidak mencuba untuk berhenti. Masih malas baca Quran. Jangan menyesal hidup terhina. Masih malas belajar ilmu. Anda perlu kuat untuk menanggung sakitnya jahil. Semua amal kebaikan memerlukan kesungguhan menangani kegagalan demi kegagalan. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Siapakah orang yang gagal? Orang yang gagal ialah yang tidak pernah mencuba. Siapakah orang yang berjaya? Orang yang berjaya ialah yang tidak pernah berputus asa. Jangan tunggu 1 Januari. Jangan tunggu 1 Muharram. Jangan tunggu ada mood. The time is now to change yourself. Selepas anda melihat video ini, rancang satu perkara mudah yang mampu anda buat. Lap kipas, kemas meja, mop lantai, baca buku. Learn new things. Lepas plan, terus buat. Jangan tangguh. Ada halangan? Guna kreativiti. Lepas siap satu kerja, akan datang kekuatan ajaib untuk teruskan kerja yang lain. Fa'idha faraghta fansab. Where focus goes, energy flows. Tak payah nak sembang kencang, gunung pun boleh terbang. Kalau buat sikit dan gagal, terus down. Allah mengurnia akal dan tulang 4 kerat untuk kita terus mencuba. Hamka berpesan, tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba. Kerana di dalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun kesempatan untuk berhasil. Wa ila rabbika farghab. Yesterday I was clever, so I wanted to change the world. Today I am wise, so I am changing myself. Nampak ke nampak? Apa yang wah, first time masuk live Cik Su. Terima kasih yang first time baru masuk. Salam berkenalan daripada Cik Su di Langkawi. Nampak ke nampak yang Cik Su cakap tadi? Kenapa? Kita ni kadang-kadang macam Cik Su dululah. Cik Su dulu sebab tu Cik Su kata dengan video ni memotivasikan Cik Su. Kita boleh nak pergi bercuti. Bercuti ke, kalau kita yang bekerjalah. Kita sanggup, boleh pula kita kejar flight. Flight kita awal, kita sanggup pergi tunggu kat airport. Kan, lepas tu kita bila kita kesihatan tak baik, kita merungut. Walhal kita tak jaga kesihatan kita. Kita sendiri, semua berpunca daripada kita, tapi kita tak nak ubah. Lepas tu kita tak nak belajar ilmu. Bab tu yang paling lagi merana Cik Su rasa. Sebab apa? Cik Su bersyukur tau bila pandemik ni Cik Su ada ilmu. Sebelum ni Cik Su pergi kelas. Rupa-rupanya Allah tu dah susun. Allah dah susun cantik tau. Sebab apa? Cik Su dah belajar daripada tahun Cik Su sebenarnya guru pertama Cik Su adalah Irfan Khairi. Irfan Khairi adalah guru pertama Cik Su daripada tahun 2006 je bang. Kita ikut. Dari 2004. Daripada 2004 lagi Cik Su dah follow Irfan Khairi. Kan? Irfan Khairi ni, ya Allah, Cik Su ikut dia. Masa tu dia pergi kat Mike Valley kan. Dekat KL, Cik Su akan pergi dengan suami. Naik motor je kami. Masa tu kami masih lagi bekerja. Tak faham apa tentang bisnes ni sangat. Tetapi dia buka mindak kita. Kita selalu, Irfan Khairi pernah cerita dengan Cik Su daripada 2006 lah macam tu. Kami ni 2003 pergi kat Mike Valley tu masa follow Irfan Khairi. Dia cakap apa? Masalah usahawan kita ni, kita suka tengok apa kekurangan pelanggan. Itu yang salah. Kekurangan pesaing. Itu yang salah. Oh, dia ni tak buat macam ni, aku nak buat macam ni. Itu salah sebenarnya. Kita ni nak meniaga, kita kena tengok kekuatan pesaing. Baru betul. Apa pesaing kita buat yang buatkan bagi pelanggan suka dengan dia. Kita selalu duk tengok apa yang dia tak buat, kita nak buat. Itu poin yang kurang tepat sebenarnya. Kurang tepat. Kan kurang tepat. Ya, Nurul Samsudin. Daripada mana ya Nurul? Boleh perkenalkan diri tak? Yang mana yang baru join tu tolong perkenalkan diri. Kita boleh sama-sama berkenalan. Kita cipta networking dalam sesi live Cik Su ni. Boleh ke boleh? Cipta networking. Macam Chef Cairo boleh perkenalkan diri. Dia daripada Montec Cafe. Apa yang dia boleh bantu usahawan. Lepas tu mana tahu lepas ni kita dah green zone. Dah ada orang Langkawi. Orang luar boleh datang ke Langkawi nanti. Boleh datang makan. Bawa family korang makan dekat Montec Cafe. Memang korang bayar harga. Ya Allah, memang ya Allah. Cik Su memang tak boleh nak kata apa lah. Nampak ke nampak? Semuanya perlu proses. Kan?
Kenalkan diri Mak Su, kenalkan. Ina Roslina kata apa ni, tim Jerung ni. Tim Cik Su ni. Siapa yang nak masuk tim Jerung, sila. Boleh WhatsApp Cik Su. Tolong tulis nombor telefon, tag kat situ. Okey. Wah, betul Cik Su, video tadi jadi motivasi pada diri sendiri. Betul. Kan, memang betul sangat-sangat. Lepas tu, kita tengok macam Cik Su. Cik Su nak kena brandingkan diri Cik Su. Alhamdulillah Cik Su nampak anak Cik Su dah nampak benda tu juga. Kan, dan Cik Su nampak sekarang ni Alia pun dah nampak. Dan sekarang ni Alia sendiri tahu dia yang buat video. Jom. Ni adalah Alia ya, anak Cik Su. Tengok dia dah aktif sekarang. Bukan mudah nak nampak Alia hari ni. Alia seorang pemalu. Nampak ni. Mama bagi tip macam mana nak berjaya. Hai, nak berjaya kena ada modal diri. Hilangkan rasa malu, hilangkan rasa takut, hilangkan rasa baru bangkit. Dengar tak Kak? Dengar cikgu. Nampak tak? Itu seorang anak anak istimewa ya. Seorang anak istimewa, dia pun nak bangkit untuk berjaya. Jadi bagilah peluang dekat dia. Assalamualaikum Cik Su. Waalaikumsalam. Kak tak boleh yang? Tak boleh. Okey, terima kasih Kak. Terima kasih Kak Ani ya. Pengusaha daging dendeng daripada Slim River Perak. Kalau hampa nak makan daging dendeng sedap meletup tu, hampa boleh dapatkan daripada Kak Rohani. Nampak kami dalam Skill Smart Brilliant Partner ni, kami akan membantu. Bayangkan kalau korang tulis bisnes korang kat sini dan Cik Su kenal korang bersama dengan tim kami. Kami ni sama-sama tolong promote bisnes anda. Selain daripada kami semua ni tolong beli produk anda. Kak Ani tak temu daging dendeng ni. Kan? Sebab Kak Rohani dah beli ranting rapor. Macam semalam, Alhamdulillah. Cik Zazami kata, dah sampai dah ranting rapor dekat Kelantan. Master Stokis Kelantan, Tuan Zazami. Dah sampai dah. Dia kata, Alhamdulillah. Dia kata sedap. Dia kata tersentuh. Dapat makan produk keluaran anak-anak syurga ni. Dia kata, Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih dengan Tuan Zazami ya yang dah beli. Lin, nanti kita akan hantar ya satu balang untuk keramat hidup Lin. Nampak kita boleh bahagiakan keramat hidup kita. Ataupun kalau anda nak saiz macam ni, Cik Su boleh hantar ini macam ni RM19 sahaja. RM19 saja anda boleh kami hantarkan kepada kawan-kawan anda. Kami boleh hantarkan kepada kawan-kawan anda ya, kepada tim anda. Nampak? Kita akan tuliskanlah korang punya apa poin-poin yang korang nak tulis. Macam ni RM19 saja sayang. Kita bagi coklat sama. Kita bagi coklat durian. Kita bagi ni. Kita ada lagi lah setting sikit lagi. RM19 saja you all. RM19 saja you all. Assalamualaikum Cik Su. Waalaikumsalam. Tengok macam seru-seru ya. Cik Su baru saja sebut nama Tuan Zazami. Kata dapat produk ranting rapor semalam. Tuan Zazami dah masuk. Ya Allah ya Tuhan. Tengok macam Allah tahu kan. Macam mana Tuan Zazami boleh kongsi dalam sesi live tak? Sedap ke sedap ranting rapor daripada Alia dan Aizat ni. Nak tahu juga kan. Supaya ramai yang dalam ni tahu benda tu betul ke betul. Kan. Assalamualaikum Cik Tim. Salam Jumaat penuh semangat. Betul Cik Tim. Alhamdulillah. Pagi Jumaat ni kami tengah duk siapkan ya. Maruku yang mana yang kawan-kawan order. Kita dapat order daripada Johor ya. Daripada Cik Dahlan. Cik Dahlan ni usahawan moden. Usahawan moden dekat Johor. Dia jadi ikon je dekat Johor tu. Jadi dia pun order. Dia order set yang RM85 tu. Set yang ada free coklat daim. Siapa yang belilah ni dapat free. Coklat tu korang boleh kira sebab Cik Su bagi harga yang standard yang kita jual. Harga tu memang korang bayar harga produk. Tetapi coklat dengan kos pos tu kita belanja. Kita bagi hadiah. Cik Su bagi hadiah coklat daim. Cik Su bagi hadiah coklat daim tu kalau ikut harga, kalau ikut pasaran lah. Kalau kat Langkawi ni dalam RM14 5 kupang, RM16 5 kupang kan harga standard. Kita bagi percuma saja. Kita bagi hadiah. Sebab appreciate hampa beli ya. Hampa beli dengan kami. Tapi sampai 25 hari bulan saja. Lepas tu kami belanja postage RM10 lagi. Jadi lebih kurang dalam 20 lebih lah per jimat.
kami belanja hampa punya postage. Jadi kalau siapa yang nak support anak-anak istimewa ni boleh ya. Boleh sangat-sangat. Terbaik. Terima kasih. Salam Jumaat. Ranting rapuh hebat. Nenek umur 73 tahun pun boleh makan walaupun gigi palsu. Alhamdulillah, terima kasih Cik Tim. Cik Tim dah repeat order dengan Cik Su. Cik Tim dah cakap dengan Cik Su. Cik Su, setiap nanti habis Cik Sim akan order. Repeat order je. Jadi tak payah nak beli kudapan-kudapan lain dekat kat keramat hidup kita. Jadi senang. Jadi macam Lin pun sama. Alhamdulillah. Lin pun dah orang kata apa, dah jadi regular customer. Memang Lin akan orderkan untuk keramat hidup dia. Nampak sebenarnya ranting rapuh ni boleh makan semua peringkat usia. Yang kata mak-mak kita yang umur 70 lebih pun boleh makan. Baby pun boleh makan. Cik Su belum buat keluar tunjuk gambar baby. Baby tak adalah baby baru lahir yang pun ni pun kan, macam yang setahun lebih. Kadang-kadang anak kita baru pandai mengunyah, tak tahu nak bagi apa. Boleh bagi ranting rapuh. Kadang budak-budak ni tak dapat nak elak daripada makan kudapan. Kan, jajan-jajan ni. Jadi kita boleh elak anak kita. Sebab apa Cik Su cakap? Bahagianya kalau anak anda dapat makan kudapan ranting rapuh. Sebab kudapan ranting rapuh, kudapan yang banyak jalan cerita. Kudapan yang ada yang ajaib, Cik Su cakap. Kenapa Cik Su cakap ajaib? Bila korang bagi anak korang makan kudapan ajaib ni, kudapan ranting rapuh ni, korang sambil-sambil tu, hampa semua boleh cerita kat anak hampa. Anak tahu tak ni? Kan? Sebab apa? Sebab kita punya packaging pun dah ada gambar siapa yang buat tu. Kita boleh cerita dengan anak kita macam mana ranting rapuh tu. Yang ambil yang packaging tu, Maruku ranting rapuh. Sebab tu Cik Su cakap tadi, hari ni kita sentuh bab branding. Kita nak bezakan Maruku kita dengan Maruku orang lain. Kita kena brandingkan. Tetapi yang ini dia bukan Maruku sebab kita tak guna jemuju. Yang ini kita pakai kacang pis, piau kacang pis. Ini piau. Kudapan yang ada nutrisi dari kacang pis hijau. Betul sangat. Cik Su boleh tolong post menu jutawan ke KL. Boleh sangat-sangat, tak ada masalah. Boleh sangat-sangat kita post. Nampak ni. Boleh. Kita pakai piau kacang pis. Piau kacang pis. Yalah, kita pakai kacang pis. Okey. Jadi nanti Kak Jamilah boleh post Kak Jamilah. Kan, jadi nanti Kak Jamilah cakap je. Kan, kita boleh tolong postkan. Bank in duit macam biasa. Nanti kita tolong postkan je. Tak payah Kak Jamilah nak ni. Kita tolong postkan bagi. Tak ada masalah. Sebab sambil kita nak postkan kita punya kudapan ranting rapuh kita. Ni kita ada dua. Dua ya. Satu yang original. Satu yang kacang pis. Tapi kalau macam Mak Lin, dia suka yang original. Kan. Mak suka yang kacang pis. Nampak ke nampak? Betul. Yang penting bersih, suci dan halal. Macam Kak Tim cakap lah. Cik Su ingat lagi kata-kata Kak Tim. Kak Tim kata, berapa harga? Boleh WhatsApp Cik Su. Yang kita ada pin nombor telefon tu. 017-547-8380. Boleh WhatsApp ke nombor tu. Boleh WhatsApp. Siapa yang ada agent kepada anak-anak OKU ni pun boleh. Kita open untuk dropship. Kita open. You all tak payah simpan stok. You all just promote je produk dia orang. Nanti kita yang uruskan post semua. You all tak payah penat-penat post. Kita akan uruskan semua. Kan, kalau you all nak jual dalam Shopee pun boleh. Jadi nanti you all just send waybill tu kat kami. Kami akan postkan semua. Jadi kita buka peluang juga. Kita buka peluang untuk usahawan-usahawan jana income. Lepas tu yang paling best, korang dah dapat free coaching dengan kita orang. Kan. Mak suka kacang pis. Alhamdulillah. Macam Kak Tim cakap. Kadang-kadang kita beli kudapan dekat kilang tu. Kita memang dapat beli dekat kilang. Memang murah. Cik Su tak nafi. Kudapan dekat kilang tu murah. Tapi bayangkan macam mana cara dia menyediakan kudapan tu. Kita nampak ke nampak? Lepas tu, bayangkan ya, kalau kita beli kudapan ni, kan, kudapan ni RM18 je. RM18. Korang dah boleh cerita dengan anak-anak. Nampak tak sayang? Kita panggil anak kita Alung, Angah ke kan, adik nampak tak kudapan yang adik makan ni dihasilkan oleh 2 orang anak istimewa tau. Kak Alia ni pun istimewa, Abang Aizat pun istimewa, tapi nampak tak dia orang bangkit, dia orang tak putus asa, dia orang tak malu. Lepas tu dia orang tak ambil kekurangan depa, masalah kesihatan depa, untuk depa nak menunggu saja sumbangan, nak tunggu saja orang bantu. Tapi dia orang boleh bantu orang lain, depa boleh bagi orang lain
berniaga dengan produk depa. Kita boleh cerita kat anak kita. Kita order ranting rapuh ni, kita boleh cerita kat depa. Ada jalan cerita. Kalau hampa beli hampa beli produk lain, hampa beli kudapan lain, hampa boleh ke cerita? RM18 yang saya ni sayang. Saya ni RM18. Jadi nampak tak? Bukan sekadar hampa boleh cerita kat anak-anak kita tentang siapa yang buat produk ni, produk OKU noh, bukan Cik Su buat. Anak-anak Cik Su yang buat sendiri. Okey, hampa dah support dia orang. Sebab setiap kali Alia dengan Izzat dapat order, dia orang happy. Kita dalam menghappykan seorang anak istimewa. Bayangkan, rezeki kita tu, ya Allah, kan niat baik kita, ya Allah, ya Tuhanku. Tapi kita ni berbaikian niat juga. Ya Allah, Tuhanku, aku nak support lah anak-anak ini. Aku bantu dia orang beli. Kan insya-Allah kita doa untuk orang lain, doa tu kembali kepada kita. Kan. Jadi, bila korang beli kudapan ni, kan, korang dah boleh cerita kat anak-anak siapa pengasas dia, dari mana-mana dia buat, kenapa dia buat. Macam Alia ni, kenapa nama projek impian Alia? Ada sebab, ada jalan cerita. Kenapa ya projek impian Alia? Sebab Alia ni ada banyak impian. Salah satu impian dia nak bantu kawan-kawan yang OKU macam dia, ada pekerjaan, ada income. Nampak anak ni umur 16 tahun sahaja. 16 tahun ni, kakak Alia ni 16 tahun. Tetapi kakak Alia, dia nak ramai usahawan yang boleh dia bantu. Maksudnya usahawan yang boleh jadi dropship dia. Jual je, tolong support dia Alia. Kan, jadi Alia yang akan buat macam tim yang akan uruskan semua. Kan, jadi mudah ke mudah. Duk tang mana pun you all boleh support Alia. Tolong jadi dropship je, tak payah keluar modal. Zero cost. Tak payah ada cost. Kan, jadi itulah yang Cik Su cakap. Lepas tu, selain tu apa? Kita menggunakan kacang yang apa? Kacang yang berkualiti. Kita tak pakai kacang-kacang yang timbang kilo, tidak. Kita pakai produk-produk yang kita pakai dalam ni adalah produk-produk berkualiti premium punya produk. Sebab tu kita tak risau kalau kita bagi mak-mak kita makan, sebab tu dia langut lain macam. Kan, jadi itulah kudapan ajaib, sebab kudapan yang ada jalan cerita. Kudapan yang paling last sekali. Korang beli kudapan ni, korang telah bersedekah bersama Kak Alia. Sebab Alia ada tabung. Alia ada tabung sedekah. Jadi setiap pembelian ni, Alia akan masukkan duit dalam tabung sedekah. Jadi baik ke bagus. Kita dah boleh, sila anak kita bangun peluk kita tau. Bangga dengan mak dia. Bangga dengan ayah dia sebab beli kudapan ni. Sebab apa? Ajar anak-anak kita nilai apa? Kita dah boleh ajar, boleh serap anak-anak kita dengan menghargai orang lain. Membuatkan anak kita rasa bersyukur. Dia dilahirkan sempurna. Ya Allah, dia bersyukur sebab apa? Dia tak ada kekurangan, dia sihat. Kalau macam Alia dengan Aizat tiap bulan nak kena pergi hospital, nak kena bergantung dengan ubat seumur hidup. Jadi nampak. Kita boleh ajar anak-anak kita apa? Ajar dia terap rasa sikap simpati dengan orang lain, ada sikap rohani yang baik. Itu bukan mudah. Kita beli kudapan biasa, kita bagi anak kita makan, beli. Tak ada apa. Tak ada value kat situ. Tetapi bila kita bagi anak kita makan kudapan ranting rapuh, dapat value kat situ. Dapat nilai yang tak ada kudapan lain boleh bagi. Kita boleh cerita perjalanan ranting rapuh ni macam mana. Bayangkan macam mana dia orang buat. Ada video dia orang, korang boleh tunjuk. Itu bezanya bila kita brandingkan kita punya produk. Ada poster tak? Letak poster tak ada poster tu. Posternya NCL. Jadi okey, ni. Ada yang tanya ni. Okey, ni Cik Su letakkan. Ni dia. Harga dia. Kita ada 3 saiz. Kita ada 3 saiz, tetapi saiz yang atas, saiz yang balang tu kita tak galakkan untuk post. Saiz yang balang tu kita tak galakkan untuk post sebab yang balang tu takut dia hancur. Bila sampai tu takut dia hancur. Okey, sekejap okey. Dia tutup dengan nombor WhatsApp. Okey. Jadi boleh ya, siapa yang nak order, boleh WhatsApp dekat nombor 017-547-8380. Jadi harga produk kita tu bermula daripada itulah RM69 dah. RM6.9. RM6.9. Jadi kalau siapa yang nak jadi dropship, boleh contact Cik Su, insya-Allah. Kita sama-sama bantu Alia. Anda jadi dropship tak payah keluar modal pun. Jadi untuk yang mana-mana yang nak dapatkan promosi ke apa-apa, boleh contact kita, okey? Tu dia. Okey, kita baca sikit. Kak Tim dah tulis. Betul, chef kata. Sedap rangut, tak lenguh mulut. Betul. Kokrak. Tidak kan? Kalau lihat lah apalah. Ada yang Cik Su dapat feedback, dia kata apa, beli kat kedai,
Balik-balik main makan dah lemau. Masuk angin. Sebab kami ni bila dapat order, kita baru buat. Izinkan juga Kak Tim sharing untuk kawan-kawan ya. Bab kempen Ogos telekong sulam cotton premium Cik Tim. Boleh Cik Tim? Okay, kita baca ya. Bahagiakan keramat hidupmu untuk solat dengan selesa, tenang dan khusyuk dengan telekong. Dengan telekong cotton premium, kain yang lembut dan sejuk, tiada lagi rasa panas, rimas dan berpeluh ketika solat. Tahniah Kak Tim, Cik Su suka. Ini baru deep Kak Tim. Tak payah kita cerita berapa puluh warna. Berapa puluh warna bila dia masuk, dia mesej kita. Bagus, terbaik Kak Tim. Cik Su suka sangat-sangat. Jadi siapa yang dah dapat telekong yang selesa, Cik Su dah order. Kos Cik Su dah order. Kos Cik Su dah order. Cik Su order untuk keramat hidup Cik Su. Minta tolong Cik Tim postkan kepada keramat hidup Cik Su. Sebab apa kita nak keramat hidup kita rasa selesa. Memang keramat hidup Cik Su ni tak duduk kat sini. Tak duduk dengan Cik Su. Keramat hidup Cik Su duduk dengan adik dan juga adik ipar. Tapi kita janganlah kata bila keramat hidup kita tak duduk dengan kita, kita boleh lepas tangan. Jangan. Tak baik. Sebenarnya rumah siapa yang kita jaga keramat hidup, rezeki dia akan lagi masuk. Sebab apa? Kita dalam dunia ni yang tak boleh diganti adalah ibu dan bapa. Baiklah ayah kita ke mak kita tu macam mana sekalipun, itu adalah keramat hidup kita. Kena ingat ya, tolong please. Hampa jangan ambil hala balai bab ni. Cik Su bukannya kata Cik Su ni baik tak. Cik Su pun bukanlah baik. Tetapi Alhamdulillah Cik Su, bila Cik Su pergi ke rumah mertua, Cik Su rasa macam Cik Su ni dah anak dia, bukan suami Cik Su. Kan? Kalau Cik Su pi kan, sembang-sembang dia siap cakap, "Sat lagi kau tidur sini Cik Su kalau balik kampung, Cik Su tidur dengan mertua ya. Cik Su kalau balik kampung, betul tak Yang? Tu lagi kata suami kata Cik Su cakap, Saya Cik, tidur luar. suami Cik Su kena tidur luar. Cik Su ni tidur dengan mertua Cik Su. Cik Su tidur dengan mertua, lepas tu sat lagi kan, dandalah dia sakit kepala lah, dia ambil kain ikat kat kepala kan. Kita picitkanlah kepala dia. Tu. Dia pun tidur. Lepas tu dengan alia-alia sekali tidur dengan nenek dengan atuk dia. Itulah. Macam memang Cik Su, sebab apa? Kita ni adalah ramai juga Cik Su, bukan kata Cik Su ni tak, ramai juga yang selalu ingatkan Cik Su. Ramai yang ingatkan Cik Su. Macam mana pun kita ni jangan bezakan mak mertua dengan mak sendiri. Sebab tu Cik Su, sebelum ni Cik Su kan sebut mak mertua kan, tak boleh. Dia cakap tulis, sebutlah mak Perak, mak Langkawi. Kan, mak Perak, mak Langkawi. Sebab mak kita dah sama. Bila kita kahwin dengan suami kita, mak mertua kita tu, kita kena utamakan lebih dari mak kita. Tetapi realiti tu, realiti tu, tapi Alhamdulillah lah. Cik Su masih lagi orang kata apa, kita ni kalau mak kita dapat yang ni, mak seorang pun kena dapat macam tu. Sebab tu yang bila nak pergi bercuti tu cukup masalah. Sebab tu kalau pergi bercuti kena ada duit banyak Cik Su ni. Sebab kalau pergi kena angkut mak mentua, pak mentua, mak kita, pak kita, semua kena bawa sekali. Sebab tu bila Cik Su ada duit betul-betul, nak kena bawa semua. Tak nak ada yang rasa tersinggung. Tak mau ada yang rasa awak dia tak bawa aku, bawa itu. Tak nak. Sebab tu kalau pi, kalau tidak tak payah pi, siapa tak bawa? Beli barang yang bawa balik mai, tak bawa. Kalau Cik Su ada duit banyak-banyak, memang Cik Su akan bawa keramat. Cik Su tak tinggal. Baik belah mana pun. Sebab kita kena jaga dua-dua. Kita tak tahu kalau mak mentua kita ke mak kita ke, kan terasa nampak macam kita lebihkan siapa-siapa. Macam kita lah kadang-kadang kita dah jadi mak kan. Kita kena faham perasaan tu. Jadi kita dalam meniaga juga. Meniaga juga. Macam Fila kan, Cik Fila kita nasi dagang Mak Mina pun selalu bagi nasihat kat Cik Su. Sebab Cik Su kata dalam tim jerung ni, kita ni semua macam Kak Tim ni saling melengkapi. Kita ni saling melengkapi. Okey, minta maaf ya, dah lebih masa sikit. Cik Su, sebelum tu Cik Su nak ucapkan terima kasih juga kat Kak Tim. Sebab apa? Sebab Kak Tim juga dia macam Cik Su tadi ingatkan korang tentang kita ada adab kita dengan mertua kan, dengan mak kita. Tetapi Kak Tim ni dia ajar Cik Su tentang hubungan kita dengan suami. Walaupun kita sibuk, jangan duk sibuk sangat marketing tu, jangan duk sibuk sangat duk online, jangan lupa tanggungjawab kita kepada suami. Suami kena jaga isteri kena jaga suami. Kan. Kak Tim ni dia pun tanya nak lapang nasi lemak Kak Tim ni. Kak Tim. Jadi maksudnya kita kena maksudnya dalam sibuk-sibuk jangan lupa tanggungjawab kita, jangan lupa jaga suami kita. Tu Cik Su ucapkan terima kasih kat Kak Tim. Itulah pentingnya circle. Kita bukan fikir nak cari duit saja. Cari duit semua izin Allah ya, Allah bagi kita. Tapi ingat, dalam apa-apa kita buat, kalau kata nak buat sungguh-sungguh. Kalau tak payah buat. Senang.
Kalau nak buat, buat sungguh-sungguh. Kalau tidak, tak payah buat. Sebab penat je. Alang-alang nak penat terus. Kalau alang-alang nak buat, buat betul-betul. Kalau nak buat main-main, tak payah nak buat. Sebab ingat, apa yang kita cakap, apa yang kita tulis, apa yang kita minta, itu adalah doa. Allah akan bagi. Sebab kita selalu cakap, adalah sikit, bolehlah. Bolehlah, nak ke mana? Jadi itulah takat ni hari ni. Jom follow Cik Fila sekali lagi. Tu ya, dengar tu Cik Fila nak buat live ya. Dekat page mana Cik Fila? Nanti kongsi. Page mana? Okey, baru nak terubus daging. Okey, ada di sini. Okey, baik. Jadi takat ni dulu sharing Cik Su untuk hari ini. Thank you Cik Su, motivasi yang hebat. Terima kasih. Esok join lagi ya 9 pagi. Ada 5 spa. Boleh WhatsApp Cik Su, kita boleh salam berkenalan. Terima kasih sangat-sangat. Cik Su minta maaf ya jika ada tersalah, terkurang. Kan? Cik Su setiap hari pukul 9 pagi. Masuklah, taglah kawan-kawan anda bagi ramai yang sama-sama kita belajar. Sebenarnya apa yang kita cerita kat sini, apa yang Cik Su kongsi kat sini adalah ilmu Allah SWT. Cik Su menyampai. Kita sama-sama belajar ya. Tak ada siapa pandai, tak ada siapa yang hebat. Sebenarnya kita ni semua hamba Allah SWT. Okey. Yang baik datang dari Allah SWT, yang kurang daripada Cik Su, jangan lupa follow Cik Su setiap hari 9 pagi dan follow Alia dan Aizat jam 2 petang nanti. Okey, support dia orang, support dia business OKU. Okey, terima kasih. Bye. Assalamualaikum sayang semua.